Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, hari ini kita akan memberikan sedikit taklimat mengenai pengukuran pembelajaran motor bagi tajuk lakuan motor. Okay, kami daripada selaku rakan-rakan pensyarah daripada Institut Perguruan Kampus Temenggong Ibrahim akan memberikan sedikit perkongsian mengenai pengenalan pengukuran prestasi motor dan banyak lagi tajuk-tajuk yang akan kami ceritakan. Okey, di akhir taklimat kita pada hari ini, kita akan ada sesi soal menjawab ya. Okey, diharapkan rakan-rakan pensyarah yang lain boleh bersedia. Okey, kita teruskan sesi taklimat kita pada hari ini dengan daripada Dr. Hazim mengenai pengukuran proses hasil tindak balas iaitu respon outcome process. Okey, dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Fauziah kerana memberikan saya pula untuk bercakap di hadapan ni. Okey, kita pergi kepada pengenalan pengukuran prestasi motor. Okey, menurut Smith pada tahun 2005, iaitu tokoh yang mengkaji pengukuran prestasi motor, dalam bidang pelakuan motor, pengukuran prestasinya boleh diukur dengan 3 pendekatan. Okey, yang pertama adalah dengan melihat sejauh manakah sesuatu pergerakan berkenaan telah mencapai matlamatnya, di mana Smith ni dia telah mengkaji adalah untuk melihat sejauh manakah pengukuran prestasi mencapai matlamatnya. Okey. Contohnya adalah sama ada lakuan berkenaan mendapati sasaran atau matlamatnya. Pendekatan ini mengukur hasil pergerakan iaitu outcome of movement, di mana di akhir penelitiannya. Okey. Seterusnya, yang kedua adalah kita boleh mengukur dari segi proses pergerakan sebenar yang telah dilakukan oleh seseorang, di mana pendekatan ini lebih menumpukan kepada penganalisian pergerakan itu sendiri. Contohnya dari segi pergerakan dari subjek yang kita kaji lah. Okay. Seterusnya, yang ketiga adalah, saya pergi secara laju sebab banyak slide. Seterusnya, yang ketiga adalah dia memerlukan penganalisian kajian sistem secara pusat, termasuk otak sebelum, semasa dan selepas penghasilan sesuatu pergerakan. Maksudnya dia lebih kepada neuron. Dia mengkaji neuron dalaman seseorang. Dari segi sistem secara pusat, otak seseorang itu yang dikaji. Faham? Faham. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam. Okey. Terusnya kita pergi kepada pengukuran psikologi, iaitu proses hasil tindak balas. Okey, Smith ni dia telah membahagikan proses hasil tindak balas kepada beberapa aspek. Okey. Yang pertama adalah masa. Itu masa dari masa tindak balas seseorang subjek kita kaji. Contohnya adalah berapa lamakah diperlukan oleh seseorang untuk melakukan pergerakan berkenaan. Seterusnya adalah dari segi jarak. Smith menyatakan beberapa jarak individu itu telah bergerak. So dari titik A ke titik B lah seorang itu bergerak. Seterusnya adalah kekerapan, di mana berapa kalikah bilangan cubaan yang berjaya. Okay. Contohnya kita main dart lah, berapa kali kita berjaya kan. Dia lebih menunjukkan kepada kekerapan sesuatu kejituan suatu tempat. Okey, seterusnya adalah ketepatan, di mana berapakah jarak dari sasaran. Okey, seterusnya akhir sekali adalah konsistensi, iaitu berapakah peratusan percubaan yang mengenai sasaran. Okey. Okey, kita lanjut kepada kronometri. Okey, kronometri adalah merupakan pendekatan pengukuran masa yang tepat. Pendekatan kronometri mengikut Smith lebih menumpukan kepada faktor masa reaksi, time reaction. Okey, di mana pengukuran utama dalam tingkah laku individu adalah pada masa pengantaraan, kehadiran rangsangan dan permulaan tindak balas. So maksudnya di sini di mana pengukuran diukur semasa
Di antara kehadiran rasanya ada permulaan tindak balas. Okey, faham tak? Faham. Harap. Okey, masa tindak balas mempunyai beberapa jenis yang telah dibagikan oleh Smith, iaitu 4. Yang pertama adalah masa tindak balas. Masa tindak balas yang biasalah. Seterusnya adalah masa tindak balas yang berpilihan, di mana ia boleh dipilih secara mengikut keadaan yang tertentu. Okey. Seterusnya adalah masa tindak balas diskriminasi. Akhir sekali adalah masa tindak balas pecahan. Okey. Ada puak-puak dah. Ada puak-puak dia lah. Ada yang gaduh, ada yang tak. Yang peperangan tadi. Peperangan. Okey. Kita pergi kepada perhubungan masa time reaction dengan masa pergerakan dan masa tindak balas. Okey. Apabila seseorang melakukan satu aksi sebagai tindak balas terhadap satu rangsangan yang diterimanya, maka dua pengukuran perlakuan tambahan perlu diambil kira, iaitu masa pergerakan dan masa tindak balas. Okey, seterusnya adalah masa pergerakan bermula apabila masa reaksi tamat. Ia merupakan tempoh masa antara masa permulaan dan pengakhiran sesuatu aksi. Seperti yang saya cakap tadi, dia di antara tempoh masa permulaan dengan pengakhiran sesuatu aksi. Okey. Seterusnya adalah masa tindak balas, pula merupakan jumlah tempoh masa yang melibatkan masa reaksi dan masa pergerakan. Sekali adalah masa reaksi dan masa pergerakan adalah pengukuran masa yang bersendirian. Ia bermaksud masa reaksi tidak akan mempengaruhi masa pergerakan atau sebaliknya. Di mana contohnya adalah seseorang yang mempunyai masa reaksi yang terpantas tidak semestinya mempunyai masa pergerakan yang terpantas. Begitu ya? Begitu. Kerana apa? Masa reaksi tidak akan mempengaruhi masa pergerakan atau sebaliknya. Okey. Okey, kita pergi kepada saudara Fikri untuk mempertahankan kesilapan perlakuan. Okey, terima kasih kepada Dr. Azim kerana memberi peluang untuk saya memberi penerangan tentang kesilapan perlakuan. Okey. Yang pertamanya, kita boleh menilai prestasi sesuatu perlakuan kemahiran. Jadi kemahiran-kemahiran seperti memanah, berjalan atas lorong, ataupun kemahiran yang paling basic iaitu memandu kereta, juga boleh memberi peluang untuk kita membuat kesilapan. Jadi kita boleh mengukur kesilapan yang kita lakukan tu. Yang keduanya, kesilapan perlakuan yang berlaku dalam tempoh masa reaksi telah banyak digunakan sebagai maklumat untuk individu yang berminat dalam pelbagai perspektif ketepatan perlakuan. Okey, ketepatan perlakuan ini boleh dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu ketepatan ruang dan ketepatan masa. Okey, yang pertama sekali, ketepatan ruang merujuk kepada berapa hampir pergerakan seseorang individu itu ke sasaran tertentu, manakala ketepatan masa pula adalah merujuk kepada berapa tepat seseorang individu bergerak dalam satu masa yang spesifik. Jadi dalam kita membicarakan tentang kesilapan ni sebenarnya terbahagi kepada beberapa kumpulan. Yang pertama sekali, kesilapan mutlak. Okey, kesilapan mutlak boleh didefinisikan iaitu jumlah kesilapan algebra dalam sesuatu perlakuan, tidak kira apa simbol sekalipun. Contohnya Simbol apa dia? algebra, macam yang kita tahu, plus minus. Algebra. Algebra adalah matematik. Ambra kendom-dom. Amro brand sukan. Ada lagi persoalan yang boleh saya jawab? Okey, macam kita cakap tadi, algebra ya. Algebra ataupun kita ambil plus 1 atau minus 1, sama dengan 1. Ia memberi maklumat umum tentang perlakuan yang berkaitan dengan matlamat atau sasaran. Okey,
jika kita ada kesilapan mutlak, kita mestilah ada kesilapan yang konsisten, iaitu kesilapan konstan, maafkan saya. Kesilapan konstan menunjukkan keselarasan arah dan begitu juga jumlah kesilapan. Ia juga memberi maklumat tentang bias sesuatu tindak balas. Ia dikira sebagai purata kesilapan algebra tadi, ya. Okay, seterusnya kesilapan variable ataupun kesilapan pemboleh ubah. Baik, terima kasih atas bantuan Dr. Haris. Kesilapan pemboleh ubah memberi maklumat mengenai konsistensi perlakuan atau perlakuan yang sebaliknya. Okey. Semakin besar sisihan piawai pula semakin tinggi variability dalam perlakuan. Jadi semakin kecil sisihan piawai, maka semakin konsisten perlakuan tersebut. Harapnya fahamlah. Faham. Alhamdulillah. Terang hati masing-masing. Terang nanti. Okey, seterusnya kesilapan konstan mutlak. Tadi kesilapan mutlak, kesilapan konstan, kesilapan pemboleh ubah. Ini gabungan antara konstan dan mutlak. Kesilapan konstan mutlak merupakan nilai mutlak kesilapan konstan. Ia menunjukkan tidak balas bias tanpa penyelarasan arah. Ia digunakan sebagai satu skor alternatif kesilapan perlakuan untuk mengimbangi tindak balas bias dalam kumpulan, di mana sebagai satu pengukuran yang lebih sah bagi kesilapan perlakuan. Yang terakhir, last but not least, kesilapan total mendedahkan bias dalam variability dan tindak balas sama rata. Ia menunjukkan satu gambaran yang lebih menyeluruh jumlah variability kesilapan perlakuan daripada pengukuran-pengukuran yang lain. Jadi kesilapan total memberi kita gambaran tentang sebesar mana kesilapan yang telah dilakukan secara menyeluruh. Contoh, saya bagi sedikit contoh yang ringkas. Sebagai contoh, dalam acara kita ambil acara menembak, dalam acara menembak kita mestilah ada sasaran, kan. Jadi dalam acara menembak ada 60 das tembakan dilepaskan dalam masa 1 minit 45 saat bagi lelaki dan 40 das tembakan dalam masa 1 minit 15 saat untuk wanita. Ketepatan tembakan pada sasaran adalah penting. Skor sempurna adalah 600 bagi lelaki dan 400 bagi wanita. Jadi kesilapan mutlak dapat memberi maklum balas, kan. Jadi kepada jurulatih atau atlet yang telah menceburi sukan tadi, tembakan yang tersasar dari pusat sasaran itu merupakan kesilapan mutlak. Jadi kalau dia tembak 60, yang tersasar 20, jadi kesilapan mutlaknya sebanyak 20. Ya, nampak? Sudah faham? Jadi kita ambil kepada kesilapan total lah. Kesilapan total akan memberi maklumat mengenai rakaman tembakan yang mengenai sasaran dan berapa konsisten perlakuan tersebut. Jadi kita akan menyimpulkan apa yang telah terjadi dengan aktiviti tadi. Okey, last lah, slide yang terakhir. Saya akan berkongsi sikit lagi pengukuran kesilapan. Jadi kesilapan yang kita telah yang kita telah buat, yang kita telah lakukan, kita dapat ukur kesilapan tersebut. Okey, pengukuran dapat menilai pelakuan kemahiran di mana ketepatan merupakan matlamat aksi. Bukan hanya memberikan maklum balas tentang ketepatan pelakuan, malah terdapat pengukuran kesilapan yang memberikan maklum balas berkaitan dengan penyebab masalah pelakuan. Ia dapat dilihat sekiranya pelakuan itu dinilai lebih dari satu percubaan. Ia juga membantu kita untuk memilah kaedah intervensi yang sesuai untuk membantu seseorang itu mengatasi masalah ketepatan. Jadi macam tadi, kalau kita telah melakukan kesilapan, kita tersasar 20, jadi melalui pengukuran ni kita dapat melakukan intervensi ataupun kata mudahnya iaitu tambah baikan ataupun kaedah dalam menambah baik. Jadi saya rasa sampai sini saja saya punya perkongsian. Jadi saya akan serahkan mikrofon ini kepada saudara Dr. Haris untuk memberi penerangan yang lebih lanjut. Silakan. Test mic 1 2 3. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan pensyarah saya iaitu Encik Fikri atas perkongsian beliau sebentar tadi. Okey, saya
ucapan saya taklimat saya ni menjurus kepada pengukuran proses tingkah laku. Macam mana kita nak ukur prestasi tingkah laku motor tu, kita mesti ada satu alat ukur. Indikator lah. Indikator untuk mengukur sesuatu tu. Okey, pengukuran proses tingkah laku merupakan pengukuran kualiti aksi sesuatu kemahiran. Okey, proses tingkah laku ini dapat diukur dengan menggunakan elektromiograf ataupun lebih dikenali sebagai EMG. Kemudian EMG ni mengukur jumlah aktiviti elektrikal dalam otot. Okey, kita kena ingat EMG ni untuk otot. Dan elektroencephalograph iaitu EEG yang digunakan untuk mengukur jumlah aktiviti elektrikal di bahagian otak. Okey, EEG ni untuk otak. Okey. Kemudian dia ada beberapa jenis indikator untuk mengukur tingkah laku otot ni. Yang pertama adalah deskripsi kinematik. Okey, apa maksud deskripsi kinematik? Ia menjelaskan bahawa kinematik ni merupakan satu cabang mekanik dalam bidang fizik yang melakukan deskripsi pergerakan rutin dengan tidak mengambil kira daya dan jisim yang terlibat. Okey, pengukuran kinematik biasanya juga dikaitkan dengan biomekanik. Ia merupakan pengukuran perlakuan yang penting dalam kajian pembelajaran serta kawalan motor. Okey, yang kedua adalah EMG ataupun lebih dikenali sebagai elektromiograf. Pergerakan yang melibatkan aktiviti elektrikal dalam otot boleh diukur dengan EMG. Pengukuran EMG dilakukan dengan sama ada melekatkan elektrod di bahagian otot tertentu ataupun memasukkan dawai elektrod halus ke dalam otot tertentu. Elektrod ini akan mengesan aktiviti elektrikal otot dan akan dirakamkan dengan menggunakan komputer. Okey, kemudian rakaman EMG yang kita dapat tu, dia akan memberikan pelbagai maklum balas kepada pengkaji. Okey, contoh saya ambil dalam bidang pembelajaran dan kawalan motor, rakaman EMG dapat menunjukkan permulaan dan penambatan aktiviti suatu otot. Rakaman EMG yang melibatkan aktiviti beberapa otot dalam pergerakan yang sama membolehkan pengkaji melihat secara jelas proses koordinasi pergerakan dengan memerhatikan urutan corak pengaktifan otot-otot yang terlibat. Okey, yang ketiga adalah deskripsi kinetik. Apa yang dimaksudkan dengan deskripsi kinetik ni? Deskripsi kinetik mengambil kira peranan daya dalam kajian pergerakan. Contoh saya ambil adalah graviti dan rintangan udara merupakan daya luaran yang mempengaruhi pelakuan larian dan berjalan. Rintangan air pula merupakan daya luaran yang mempengaruhi pergerakan renang. Otot-otot pula merupakan daya dalaman yang menolak atau menarik sendi-sendi. Kemudian akhir sekali, koordinasi. Okey, memandangkan alatan-alatan pengukuran ni terlalu mahal, maka koordinasi melibatkan pergerakan segmen ni perlulah diukur. Disebabkan alatan-alatan terlalu mahal, maka setengah pihak boleh menggunakan pengukuran koordinasi sebagai metod untuk mengkaji pergerakan otot. Okey, dengan menggunakan, mereka mencadangkan bahawa penilaian kuantitatif deskripsi koordinasi juga diperlukan. Salah satu pendekatan untuk mendapatkan kuantitatif pula itu adalah dengan menggambarkan corak koordinasi dengan corak klasik bentuk jantung. Contohnya seperti perhubungan sendi lutut dan punggung semasa berjalan. Okey, itu saja daripada saya. Kita beralih pula kepada Dr. Fauziah Ahmad Daud. Okey, saya akan meneruskan sesi taklimat pada hari ini dengan tajuk pengukuran neurologi. Okey, apa yang kita perlu faham, pengukuran neurologi ni adalah satu pengukuran dalaman badan kita. Okey, apa yang diceritakan oleh doktor-doktor sekalian tentang EMG dan EEG. Okey, sekarang saya akan meneruskan apa kegunaan EMG dalam tubuh badan kita. Okey, untuk neurologi ni dia terbagi pada 4 benda yang kita boleh gunakan, iaitu rakaman permukaan, rakaman intrasel,
melukakan dan lesion dan ablasi dan akhir sekali ialah pengimejan otak. Okey, untuk rakaman permukaan ni, nama pun nama dia rakaman permukaan, maknanya kita akan membuat sesuatu pengukuran berdasarkan pada permukaan kulit kita. Okey, benda tu dia adalah satu pendekatan pengukuran dilakukan di atas permukaan sekiranya pengukuran dalaman tidak boleh dijalankan. Okey, alat yang kita guna adalah EMG. Okey, benda ni contoh bila kita melakukan sesuatu pergerakan dalaman seperti fiber otot kita, bila kita buat kekuatan, EMG tu digunakan untuk diletakkan kepada permukaan kulit kita, sebab bila kita buat sesuatu aktiviti akan ada medan magnetik yang dihasilkan dan benda-benda itulah dihantar ke fiber otot dan kita boleh nilai hasil kekuatan kita menggunakan EMG tadi. Okey, itu adalah function dia sebenarnya. Okey, bila benda ni berlaku kerana ada wujudnya merangsang pengencupan di sakrom. Sakrom tu apa yang kita belajar macam fiber kan. Benda tu lah kita letak EMG pada benda tu untuk ukur dia. Okey, seterusnya ialah rakaman intrasel. Okey, intrasel tu adalah dalaman kan. Okey, rakaman intrasel ni merupakan pengukuran pengaliran elektrikal yang melalui membran sel. Okey, untuk melakukan sesuatu rakaman intrasel ni, mikroelektrod akan dicucuk. Okey, benda ni kita akan menggunakan jarum lah. Kita akan cucuk pada fiber-fiber otot kita dengan memasukkan secair. Secair tu apa yang kita belajar lah dalam kimia atau bio, mesti belajar benda tu. Okey, benda tu akan dicucuk dalam membran sel kita untuk menilai apakah dia punya hasil dia bila berlakunya aktiviti lah. Okey, seterusnya ialah melukakan lesion dan penghapusan ablasi. Okey, lesion ni bermaksud mencederakan atau mengeluarkan satu bahagian otak. Okey, benda ni, lesion ni kalau yang kita buat surgical dekat otak, dia ambil keluarkan satu benda dekat otak untuk dikaji. Okey, benda ni adalah dipanggil mencederakan untuk kita nak tengok apakah macam cecair kalau berlaku accident atau apa kan ada berlaku tumor dekat otak apa semua tu, benda tu lah kita nak kaji, keluarkan benda tu dan buat macam satu eksperimen lah untuk dikaji benda tu. Okey, itu adalah lesion. Untuk penghapusan pula ialah maksudnya merosakkan atau penggangguan pada bahagian otak. Maknanya benda ni untuk menggerudi satu lubang di otak, dia akan menggerudi otak kita yang sesuai dengan tengkorak dan memasukkan satu dawai elektrod. Maknanya dia akan masukkan macam yang diceritakan oleh saudara Haris tadi, masukkan sesuatu fiber dalam otak tu untuk nak tengok hasil dia lah. Okey, yang terakhir ialah pengimejan otak, iaitu biasa yang ada di hospital ialah X-ray kan, MRI. Okey, benda-benda tu adalah untuk kita nak tengok apa yang ada di dalam otak kita. Selain untuk mengkaji di bahagian otak, kita boleh juga untuk melihat penyakit-penyakit tertentu lah. Maknanya kita akan guna pengimejan otak. Okey, itu saja sesi kita pada hari ini bagi tajuk pengukuran pembelajaran motor bagi prestasi motor. Okey, sekiranya ada soalan yang ingin diajukan, dipersilakan. Satu je. Saya ada sedikit kecelaruan lah. Okey, saya tak kurang faham tentang yang bukan kurang faham. Fungsi ECG dengan EEG tu. Fungsi alat tu. Okey. Silakan mana-mana doktor yang boleh jawab. EMG mana? ECG yang kita bincang dulu. Okey, terima kasih kepada Dr. Falhan atas soalan yang ditujukan. Dia kurang faham ataupun dia terdapat sedikit kecelaruan dalam memahami fungsi-fungsi EMG dan ECG tadi tu. Okey, seperti yang saya katakan tadi, EMG ni adalah alat untuk kita mengukur aktiviti elektrikal dalam otot dengan dalam otot. Okey, EMG ni alat untuk mengukur aktiviti dalam otot. Okey, kemudian ECG pula
adalah alat untuk mengukur aktiviti dalam otak. Itu maksudnya. Okey, okey Dr. Fahan, adakah anda faham dengan penjelasan saya tadi? Alhamdulillah sangat faham sekali. Okey. Terima kasih. Okey, itu saja daripada kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baboy.